Kalau tak, mereka terpaksa mengambil jurulatih kebangsaan Jerman yang bukan orang Jerman, which will have a huge backlash. Lim Tiong Kim. Bukan. Dia ada dalam buku Das Reboot tau. Dia tolong Thomas Muller tau dulu. Thomas Muller still main lagi. Saya bagi cadangan. Jangan uji saya. Saya bagi cadangan. Tak nak ke Lim Tiong Kim. Ini bukan report card dah. Ini dah tahap report card dah bagi. Anak anda dah gagal. Sekarang ni kita nak stage intervention. Dah level macam tu. Hansi Flick dan juga German football dah terus terang gagal. Buang sekolah. Dah kena buang sekolah. Bukan bergantungan lagi Sekarang ni kita kena figure out what's going to happen to Germany. Hansi Flick, Faiz, kita mula sikit dengan Hansi Flick lo. Waktu dia ambil alih skuad kebangsaan Jerman, dia ambil alih dengan optimism yang sangat besar kerana pada ketika itu Joachim Löw towards penghujung masa dia bersama Jerman di Euro tu dah habis kecewa dah tu. Dah habis, orang dah rasa dah give up dah tu. And diorang merasakan bahawa okay, Hansi Flick akan masuk dan membawa era yang baru, era pembaharuan. Kerana Hansi Flick sebelum tu baru je menang treble dengan Bayern Munich kan. So dia akan bawa masuk era yang baru dan bola sepak Jerman akan kembali ke peringkat kegemilangan. Tetapi itu tidak berlaku, Faiz. Kenapa? Ya. Sebenarnya bila aku fikir balik, bila aku tahu yang kita nak cakap pasal Hansi Flick pada hari ini, aku pun jalankanlah sedikit kajian tentang DFB, Persatuan Bola Sepak Jerman, Hansi Flick bekas ketua jurulatih pasukan kebangsaan Jerman dan juga skuad Jerman itu sendiri. Sekarang ni ketika Hansi Flick mengambil alih jawatan ini daripada Joachim Löw tahun 2021 itu, hang kena bayangkan ini adalah jurulatih yang berada di takhta tersebut sebagai ketua jurulatih selama 15 tahun. 2006 sampai 2021. Flick sendiri pun akan faham dengan benda ni. Hantar kenapa? Sebab dia adalah asisten daripada tahun 2008 sampai 2014. Maknanya dia asisten dalam masa 6 tahun. Asisten Joachim Löw di pasukan kebangsaan Jerman. Jadi dia dah tahu budaya, dia dah tahu gerak kerja, dia dah tahu orang-orang di DFB ni siapa, dia dah tahu apa expectation dari Jerman terhadap pasukan bola sepak kebangsaan Jerman. Tetapi kena ingat juga, setelah jurulatih ni berada 15 tahun dalam sebuah pasukan bola sepak elit di dunia, pasukan kebangsaan Jerman ni, ketika dia dibawa keluar, ada satu sebab je kenapa dia dibawa keluar. Kerana pasukan kebangsaan Jerman ni dahagakan inovasi. Mereka dah tak ada inovasi dah ni. Mereka dah guna habis segala inovasi yang mereka ada sampai satu tahap ni dah tak ada apa lagi yang boleh. It's time to go for Joachim Löw. Sebab tu masa dia pergi tu tak ada siapa yang kata dia begini ataupun begitu, dia jahat ke apa ke. Tak ada apa, sebab dia dah ada cukup jasa dah. World Cup dah. World Cup dah menang World Cup. World Cup dah yang dah ada dengan ni 15 tahun. Dan 15 tahun ni jarang-jarang orang nak pegang pasukan kebangsaan 15 tahun ni. Selalunya ada dekat macam Park Hang-seo di Vietnam berapa tahun. Untuk yang besar ni agak jarang. Bila perlukan inovasi, DFB malas. Sangat malas untuk buat inovasi baru, buat pergerak kerja baru, buat F30 baru kan. Dia orang malas. Dia orang malas. Awak kalau sebut F30 ni, yang F30 orang kat Malaysia memang rajin untuk buat. Tapi dia orang malas. Bila malas, quick fix dia orang adalah, look, kita ada Hansi Flick yang baru menang treble dengan Bayern dan memandangkan pasukan kita pun banyak pemain Bayern. Apa kata kita ambil je Hansi Flick, mungkin kita boleh incorporate certain amount percentage of Bayern punya success ni dalam national team. Adakah itu inovasi? Itu bukan inovasi bagi aku. Fast forward to now, dia pula melakukan mistake-mistake yang hang boleh tengok Joachim Löw lakukan di penghujung tenure dia sebagai Schlotterbeck yang bermain sebagai centre back, sekarang ni main left back. Lepas tu hang tengok Serge Gnabry diletakkan di baku simpanan tapi diberi jersey nombor 10. Hang boleh tengok juga beberapa pemain lagi yang tak diangkat. Jonas Hoffman yang juga dimainkan out of position. Ada banyak benda yang menyukarkan pemain
untuk dekat dengan beliau. Yeah. Ada breakdown in communication di situ dan di sini. Akhirnya beliau menjadi, ini yang paling penting beliau menjadi jurulatih pertama dalam sejarah skuad kebangsaan Jerman yang dipecat. Tak pernah yang kena pecat sebelum ni. It's crazy. Baru-baru ni aku mendengar podcast di sebuah radio BFM. Dan sahabat karib rancangan ini juga, Giancarlo Gallifuco, ya. menjadi guest dalam podcast tersebut dan membicarakan tentang skuad kebangsaan Jerman. Yalah, Gigi ni kan pemain bola sepak, so dia boleh membaca gerak-geri seorang pemain bola sepak. So dia mengatakan bahawa jaringan ketiga pasukan Jepun menentang Germany, kalau hang perasan, Rudiger ada bola, lepas tu ada player Jepun yang intercept bola tu daripada dia. Aku lupa. Aku rasa Takefusa Kubo. Junior itu aku rasa maybe. Aku tak ingat siapa. Tapi dia yang intercept bola tu daripada Rudiger dan dia berlari. Terus counter attack launch counter attack dan akhirnya menjalankan gol ketiga pasukan Jepun. Tapi lepas dia intercept tu, untuk 3 saat, almost 3 seconds, Rudiger sekadar berdiri dan memerhatikan sahaja. Lepas 3 saat baru dia bermula nak berlari. Dan Gigi kata benda tu tak masuk akal. Sebab dia kata any defender at their absolute peak, any defender, termasuklah kalau hang main sebagai defender dalam bola sepak sosial pun, kalau ada orang intercept hang, and fitness bukan not a question, dia punya pemain yang fit. Kalau orang intercept hang akan immediately geram and kejar balik, cuba dapatkan bola. Whether hang dapat atau tak different, tapi hang akan make the effort lah. So dia kata body language daripada Rudiger tu menceritakan satu benda, which is nampak seperti dia dah tak suka kat jurulatih dia. Dia dah, he has no reason to work that. Sebab Rudiger kalau benda tu berlaku kat Real Madrid, dia dah lama kejar. Dia dah lama kejar. Rudiger yang kita kenal di Real Madrid, di Chelsea, he would chase that ball. Han tahu cara Rudiger bermain kan. Tapi he didn't do that day. Aku rasa that was a very good observation from Gigi yang memberikan teori bahawa Hansi Flick lost the dressing room. Aku rasa macam contoh Rudiger tadi kan. Rudiger ni lebih banyak orang kritik dia disebabkan over aggression daripada under aggression. Exactly. So melihat kepada situasi ini yang aku rasa they had no choice. Terpaksa memecat Hansi Flick, memandangkan Euros juga berada tahun depan. Dalam banyak-banyak situasi yang sedang dilanda pasukan Jerman, ada satu situasi dan masalah yang terbesar. Mereka ketandusan penyerang, Faiz. Siapa credible strikers untuk mengetuai jentera serangan pasukan Jerman? Aku tak mau disrespect Nikolaus Füllkrug sebagai seorang antara number 9 terbaik di Jerman ketika ini, tetapi by no definition tidak ada indikasi sama sekali yang mengatakan bahawa Nikolaus Füllkrug adalah striker elite Eropah. Level Miroslav Klose. Level Miroslav Level Klose. Lukas Podolski. Tidak. Mario Gomez? Tidak. Jadi mereka memang ketandusan dan tidak ada langsung pemain nombor 9 yang boleh carry the weight untuk national team pada ketika ini. Dan aku tak tahu, mungkin pada ketika lain, pada kesempatan lain, jurulatih lain mungkin ada solution untuk perkara ini. Dan di sinilah inovasi tadi itu sepatutnya ada. Betul. Sepatutnya dah ada a plan in place for the next 5 years. Kita ada Leroy Sané, kita ada Serge Gnabry, kita ada this attacker, that attacker. Musiala. Apa yang kita nak buat dengan diorang ni? Sistem apa yang kita nak main? Sepatutnya 2021 waktu dia dah setkan benda ni. Kalau macam ni lah, kalau mereka tak terlepas ataupun berjaya mendapatkan, andai kata Julian Nagelsmann instead of Hansi Flick pada ketika itu, hang rasa Nikolaus Füllkrug akan ikut tim World Cup tersebut? Tak. Aku tak rasa. Aku rasa dia mungkin akan ikut, tapi as a backup plan. As just a third option. Dia bukan jadi orang yang nak salvage national team. Correct. Bukan. Akan ada innovation in place. Walaupun hang can argue yang Julian Nagelsmann punya man management tidaklah begitu terbaik. Tetapi beliau, this is have to note sebelum kedatangan Tuchel di Bayern, Nagelsmann tidak pernah lost the dressing room. Dia hanya bertekak dengan eksekutif Bayern sahaja. Itu saja. Jadi
Jadi inovasi tu tak sampai sehingga kan DFB buang-buang duit lah sekarang ni. Sekarang ni kena bayar pembesaran kat Hansi Flick. Kalau dia nak Nagelsmann, dia kena bayar dekat Bayern 10 million euro lagi. Jadi this is a very costly mistake, you know, for DFB. Tapi aku rasa they have no choice but to. Dia kena. Inovasi yang Hazard buat tadi tu sesuatu yang sangat penting kerana sekarang ni realiti dia Germany ketandusan penyerang dan mereka memerlukan idea dan inovasi untuk bring out the best in your wingers untuk menjadi penjaring gol utama. And benda ni boleh dilakukan. Spanyol walaupun ada Alvaro Morata tak pernah bergantung sepenuhnya terhadap Alvaro Morata di bawah Luis Enrique dulu untuk menjaringkan gol, kerana Ferran Torres, Oyarzabal, Dani Olmo kesemuanya boleh menjaringkan gol. Julian Nagelsmann di RB Leipzig dulu walaupun ada Yusuf Poulsen semua tapi tak bergantung sepenuhnya kepada traditional number 9 kerana dia ada pemain-pemain seperti Emil Forsberg, seperti Sabitzer, Dani Olmo, kesemuanya pemain lain untuk menjaringkan gol untuk beliau. Dan aku rasa that's what the national German team needs right now. Antara yang paling bahaya di Jerman ni sekarang apa? Sekarang ni bila buat undian bersama dengan rakyat Jerman, siapa yang diorang nak tengok? Nombor satu, of course, diorang nak tengok Jurgen Klopp, which is impossible. Dia takkan tinggalkan projek dia di Liverpool sekarang ni. Nombor dua, Thomas Tuchel. Impossible, dia baru saja memulakan projek baru dengan Bayern Munich. Tinggal lagi siapa? Nombor tiga ni, Julian Nagelsmann ni. Kalau tak, mereka terpaksa mengambil jurulatih kebangsaan Jerman yang bukan orang Jerman, which will have a huge backlash. Lim Tiong Kim? Bukan. Dia ada dalam buku Das Reboot tau. Dia tolong Thomas Muller tau dulu. Thomas Muller still main lagi. Saya bagi cadangan. Jangan uji saya. Saya bagi cadangan. Tak nak ke Lim Tiong Kim? Bagi dia settle court case dia dengan Perak lo. Kita kena tunggu dan lihat lah. Kita kena tunggu dan lihat. Terima kasih kerana menonton Bola Itu Live. Jangan lupa saksikan episod baru Bola Itu Live setiap hari Khamis pukul 6 petang hanya di Astro Arena 802 dan Astro Go.